Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amalina binti Saharuddin, pemegang kad matrik D201910888129. Saya merupakan pelajar ISMP Ekonomi Rumah Tangga semester 3. Buruj merupakan gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Buruj kelihatan seperti bintang-bintang yang membentuk corak-corak yang menarik di langit pada waktu malam. Corak-corak ini hanya terbentuk apabila kita melihatnya di bumi. Secara semula jadinya, corak-corak ini tidak wujud di ruang angkasa. Terdapat 88 jenis buruj yang diakui oleh Persatuan Astronomi Antarabangsa iaitu International Astronomical Union IAU. Terdapat 4 jenis buruj yang perlu kita ketahui, antaranya adalah buruj berlatik ataupun Orion. Buruj berlatik terdiri daripada 7 biji bintang utama yang lebih terang daripada bintang yang lain di sekitarnya. 4 daripadanya membentuk segi 4 tempat, manakala 3 lagi terletak sederet melintang di tengah-tengah segi 4 tempat. Ia merupakan buruj terbesar di alam semesta. Berdasarkan bentuknya itu, orang Melayu di Nusantara menamakan berlantik, manakala 3 bintang sederet itu dipanggil sebagai bintang 3 beradik. Garisan yang menyambungkan bintang di tengah tali pinggang ke kepala sentiasa menunjukkan ke arah utara. Buruj berlatik boleh dilihat dari hemisfera utara dan hemisfera selatan. Buruj berlatik juga dapat dilihat di antara bulan Disember hingga Februari, antara jam 8 malam hingga 10 malam. Antara buruj yang memberi petunjuk terus ke arah kiblat ialah buruj Orion yang dikenali sebagai buruj Al-Babadur atau berlandik. Seterusnya adalah buruj Pari ataupun Solar Cross. Buruj Pari menggambarkan palang dan bintang di hujung palang menunjukkan ke arah selatan. Buruj Pari adalah buruj yang paling kecil dan berada di meridian langit selatan pada waktu maghrib di antara bulan Mei dan Jun. Seterusnya, buruj Scorpio ataupun Scorpius. Buruj Scorpio membentuk corak seekor kala jengking. Buruj Scorpio dapat dilihat di hemisfera selatan. Buruj Scorpio dapat dilihat di antara bulan Jun dan Ogos jam 8 malam hingga 10 malam. Buruj Biduk atau Big Dipper merupakan buruj yang terkenal dengan panggilan Big Dipper di barat kerana ia menyerupai beruang. 2 biji bintang yang muncul pencedok itu sentiasa menunjukkan ke arah utara. Buruj Biduk dapat dilihat di hemisfera utara dan dapat dilihat di antara bulan April dan Julai antara jam 8 malam hingga 10 malam. Selain itu, buruj juga mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam kehidupan seharian. Pada zaman dahulu, buruj digunakan oleh pelayar, jurumudi dan pengembara untuk menunjukkan ke arah yang betul. Selain itu, sebelum wujudnya kalender buruj digunakan secara meluas dalam pertanian oleh petani untuk mengenal pasti musim menanam tanaman dan menuai. Kini, ahli astronomi menggunakan buruj sebagai rujukan untuk mengkaji kedudukan dan mengenal pasti bintang-bintang di alam semesta. Di luar negara seperti negara maju Eropah dan Korea, tema ataupun subjek mata buruj ini tidak asing bagi mereka. Hal ini kerana mereka kerap menggayakan subjek mata buruj ini sebagai pakaian mewah mereka. Mereka juga beranggap pakaian ini memberi tarikan yang hebat kepada mereka. Saya juga memilih konsep haute couture kerana buruj sangat sesuai dijadikan bahan inspirasi pada pakaian yang berkonsepkan haute couture. Hal ini kerana untuk menghasilkan corak dan elemen buruj ini memerlukan kesabaran yang tinggi dan mengambil masa yang sangat lama. Selain itu juga, ia memerlukan batu kristal yang mewah seperti Swarovski untuk diletakkan pada pakaian. Pakaian ini juga sesuai digayakan ketika menghadiri majlis-majlis mewah, majlis formal seperti acara Oscar dan lain-lain.
Untuk konsep hot culture, penggayaan style rambut, makeup, aksesori dan kasut juga penting dan memainkan peranan yang penting ketika memakai pakaian hot culture bagi menjaga imej kemewahan ini. Selain itu juga, ia akan memberi keyakinan yang tinggi kepada si pemakai, tidak kira yang berbadan gempal ataupun yang berbadan kecil. Di dalam konsep hot culture juga, ia akan menjadikan si pemakai mempunyai satu perasaan yang tidak digambarkan. Ia akan menjadikan, apabila pemakai memakai pakaian tersebut, ia akan menjadikan pemakai akan merasa lebih mewah, lebih berkuasa apabila memakai pakaian yang mahal. Belakang pakaian, saya juga menggunakan batu pemata seperti Swarovski untuk ditampalkan pada setiap pakaian, dan batu pemata itu saya akan membuat corak buruj pada setiap pakaian. Saya akan meletakkan beberapa jenis buruj seperti biduk dan Scorpio. Manakala untuk fabric pula, saya akan menggunakan fabric kulit untuk menghasilkan kasut tersendiri, dan saya juga akan menggunakan fabric chiffon yang berwarna hitam pada pakaian luar dan menggunakan fabric baldu pada pakaian dalam. Seterusnya adalah mengenai warna. Jadi warna yang digunakan untuk elemen buruj ini adalah warna yang gelap seperti warna hitam, warna navy blue, warna dark blue ataupun grey yang berwarna gelap. Hal ini kerana warna ini sangat sesuai dengan semua jenis bentuk badan, badan yang gempal ataupun badan yang kurus. Selain itu, warna ini juga sesuai untuk digunakan menghadiri semua jenis majlis seperti majlis yang mewah, eksklusif seperti majlis Oscar ataupun untuk menerima anugerah. Okey, seterusnya adalah mengenai trend. Okey, trend di sini agak meluas kerana trend boleh dijadikan, pakaian ini dijadikan sebagai pakaian mewah untuk menghadiri majlis-majlis yang eksekutif ataupun majlis yang formal. Seterusnya untuk elemen buruj juga sesuai dijadikan untuk pakaian casual supaya pakaian casual tersebut nampak lebih unik, lain daripada yang lain. Hal ini kerana kita selalu lihat pakaian casual hanyalah menggunakan corak yang biasa dan warna yang biasa. Okey, seterusnya akhir sekali sesuai dijadikan sebagai pakaian pejabat yang unik dan cantik. Secara tidak langsung si pemakai juga akan menjadi lebih berkeyakinan untuk melakukan pekerjaan di dalam pejabat, dan corak juga adalah corak yang sangat eksklusif dan mahal. Sekian saja pembentangan video daripada saya Amalina mengenai pembentangan buku kajian fashion. Sekian, terima kasih.